Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-mahmud Allahu jalla jalaluhu wa musalla alaihi Muhammad wa alihi wal mad'u lahu al-bilad wa rijaluhu. Bismillahi abtadi wa bi kitabillahi ahtadi wa bi sunnati nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqtadi. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf atas sedikit glitch tadi, ada masalah berhubungan dengan wifi, technical problem tadi. Tapi dapat kita recover secepat mungkin. Dan saya mohon maaf kepada mereka-mereka yang mungkin terlepas, terkeluar. Okey, boleh masuk semula, boleh join semula, boleh komen semula, boleh check semula audio, visual semua adakah masih lagi terganggu atau kita ada sebarang masalah-masalah yang boleh kita perbaiki sepanjang kita uruskan kelas pada hari ini, insya-Allah. Dan kuliah pada hari ini kita akan usahakan untuk kita sama-sama untuk kita sambung perbincangan yang kita telah pun masuk pada topik yang kita bincangkan semalam. Kalau tadi saya dah bagi mukadimahnya, saya dah nampakkan sedikit sebanyak ke mana hala tuju perjalanan program yang kita sedang bangunkan ni. Dan kita kena memahami banyak perkataan-perkataan dalam Al-Quran yang kita nak kena faham. Setiap perkataan adalah nama-nama. Setiap huruf dan juga kalimah yang ada dalam Quran adalah nama-nama yang kita kena kuasai, kita kena fahami dan kita kena cari jalan tadabbur. Macam mana nak mentadbir ayat-ayat tersebut dalam kehidupan harian. Tadabbur yang kita faham hari ini hanya sekadar kita membaca Quran itu dalam bentuk ayat-ayat yang bagaimana kita nak korek dia punya rahsianya saja. Itu belum cukup tadaburnya lagi. Tapi rahsia yang kita dapat ni, how to implement benda itu di atas muka bumi Allah ni dengan bentuk pelaksanaan, dalam bentuk kerja buat, dalam bentuk perbuatan amalan yang boleh kita jadikan dia sebagai bainat. Ini benda yang kita nak kena fahami. So, ayat Quran ini dah lama dah diturunkan 1400 tahun dulu kepada Nabi. Nabi implement dia dalam kerja buat Nabi. So, ayat yang sama, tapi kisahnya, asbabnya ketika zaman Nabi dah selesai. Tetapi ayat itu sentiasa akan diulang-ulang, berlaku dan kekal menjadi satu ketetapan sepanjang zaman. Itu yang kita nampakkan semalam tu dalam surah 2 ayat 2, Zalikal kitab. Kita kena baca Quran, you have to identify mana satu yang menampakkan ketetapan-ketetapan Allah. Allah kata contohnya, jangan kamu dekati zina, kan? Jangan, bila Allah kata jangan, itu tu satu ketetapan. Zalikal kitab, itu ketetapannya. Hudan lil muttaqin, dia menjadi satu petunjuk untuk orang yang committed. Dia committed, aku tak akan sentuh zina, aku tak akan hampiri zina, aku tak akan terlibat dengan zina. Sampai macam tu sekali. Dan zina itu pula jangan kita pandang zina hanya melibatkan persetubuhan. Tak semestinya begitu. Zina yang menjadi satu maksiat ini adalah satu perbuatan yang menyebabkan kita akan lihat dia sebagai sesuatu yang sangat keji, yang mensyirikkan agama, menduakan Allah, menduakan sistem yang Allah dah sediakan satu batas, tetapi kita langgar batas tersebut. Itu perbuatan-perbuatan yang boleh membawa kita ke arah zina. Zina mata, zina telinga, zina semua yang melibatkan kemahuan ataupun lust ataupun nafsu manusia itu yang Allah dah kepung. Tapi manusia keluar daripada itu kerana mereka melihat zuyinan, mereka melihat perhiasan. Apa yang ada, zinatuhum, Allah kata kan, mereka melihat hiasan-hiasan yang menyebabkan mereka ni terpengaruh. Kalau dalam ayat ini dinampakkan sebagai satu bentuk hiasan jahiliah. Semua itu adalah benda-benda yang menyebabkan kita jadi orang yang telah pun termasuk menjadi orang-orang yang lara, lalai, leka dan celaka hujungnya. Okey, insya-Allah pada hari ini kita cuba untuk kembangkan lagi konsep yang kita dapat daripada Al-Quran ini, dan kemudian kita nak bawa dia dalam bentuk kehidupan harian. Dan insya-Allah dia adalah satu ruang dan peluang kepada kita untuk kita mendekati prinsip agama ini dengan lebih jelas, dengan kita sama-sama membangunkan agama ini bukan sekadar kefahaman berdasarkan nenek moyang, tapi bagaimana untuk kita melihat ayat ini dalam bentuk
bacaan yang sebenar, bacaan yang hak, bacaan yang mampu untuk menghidupkan jiwa kita. Alright. So semalam saya dah kongsikan daripada surah 64 ayat 14 tu, 64-14 cerita tentang anak isteri sebagai musuh dan mereka itu sebagai ujian. Dalam ayat itu dinamakan sebagai fitnah. Kita relatekan dengan surah Al-Baqarah 2 ayat 2, 3, 4, 5. Itu dia punya ni. Dan kemudian kita sambungkan sebelum ini ayat 6, ayat 7, 8 sampai 9. Hari ini kita nak bawa kepada satu falsafah kepada pendidikan pembangunan agama. Pendidikan agama ni yang akan mengajak kita untuk berfikir macam mana kita nak bangunkan rumah pendidikan yang awal-awal lagi diasaskan dengan ketakwaan. Itu falsafah hari ni kita nampakkan, falsafah Al-Baqarah, bagaimana masjid yang dibina dengan asas takwa dari hari pertama. Ni ada dalam surah Taubah ni ayat dia. Taubah ayat ke 107, 108, 108, 9, 110. Dia ada dia punya bacaan yang kita kena baca dan kita kena faham. Walaupun cerita dia kalau kita tengok asbabnya dinampakkan tentang kaum munafik. Kaum munafik yang mereka ini adalah orang-orang yang membina masjid dirar. So kita kena kenal ni, apa tu masjid dirar, apa tu yang dinampakkan sebagai satu masjid yang dibina daripada asasnya adalah takwa. So kena tahu dua jenis masjid yang ada dalam rumah tangga kita hari ni. Kita ni membina masjid, membina rumah tangga, membina rumah Allah. Baitullah itu dipanggil masjid, tempat sujud. Kita sedang duduk di dalam satu skop tempat sujud. Suaminya sebagai imam, isterinya sebagai makmum yang mengikuti imamnya. Kita ni seronok je update dekat dalam Facebook lah, Instagram lah, imamku kan, panggil imamku, sedap lah kan. Sembahyang jemaah pun tak pernah. Macam mana kita nak kata imamku? Jadi kita nak kena create satu kefahaman apa yang menyebabkan masjid ini dibina daripada asas yang takwa. Kerana kalau tanpa asas takwa ini, hari ini kita akan tengok bagaimana rumah tangga menjadi porak-peranda. Rumah tangga menjadi kucar-kacir. Function ataupun peranan ataupun kita kata fungsi diri yang ada kepada seorang ibu, bapa dan juga anak itu menjadi berpecah belah. Masing-masing jadi orang yang tak tahu ketahuan. Cuba nak menjadi orang yang bagaimana? Cuba nak menjadi seorang yang idola yang bagaimana untuk anak. Sanggup belajar pendidikan tentang parenting daripada barat, semata-mata nak ni build rumah tangga yang kononnya untuk jadi sebuah rumah tangga yang moden, tetapi prinsipnya adalah prinsip daripada barat. Mereka tidak ambil prinsip daripada Al-Quran. So hari ni asas takwa itu Allah sebut daripada dalam surah 2 ayat 2 tu, zalikal kitab, ini adalah ketetapan, this is apa yang Allah dah mention dalam Quran dan Allah jadikan dia sebagai perlembagaan hidup. Al-Quran itu zalikal kitab, dan dia menjadi satu petunjuk. Petunjuk kepada siapa? Petunjuk kepada orang yang tidak ada keraguan lagi. Dia tak ragu-ragu. Ambillah sistem mana-mana pun, buku-buku daripada mana pun, ambillah kata-kata motivasi daripada siapa pun, tetapi dia masih lagi tetap dengan sistem yang Allah dah berikan kepada kita daripada Nabi Muhammad lagi. Sampailah kepada kita hari ini, sistem yang tidak ada perubahan dan ketetapan yang tidak pernah berubah daripada zaman Nabi-Nabi terdahulu. Itu yang kita buka semalam tu. 1777, it's a pairing. 1777 ni, surah Al-Isra ayat 77, dimulakan dengan perkataan sunnah. So kitab dan sunnah dia mesti disatukan. Dia mesti dijadikan satu metod ataupun manual yang diaplikasikan sebagai satu perkara yang boleh kita jadikan asas dan panduan untuk kita sama-sama gunakannya sebagai formula. Apa Nabi buat, Nabi tunjukkan, dan kita ambil itu sebagai satu uswah. Dan uswah Nabi itu selama 23 tahun Nabi run kitab Allah itu untuk Nabi tunjukkan macam mana Nabi berjaya jadikannya sebagai satu contoh, role model untuk kita ikuti. Sampai daripada sekecil-kecil rumah, Nabi berjaya mencipta sebuah negara daripada Al-Quran dan kitab yang sama. So kita pun nak guna benda tu. Asasnya daripada asas takwa. Hudan lil muttaqin. Petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Mereka ini adalah orang yang apa? Allazina yu'minuna bil ghaib. Nabi dapat saja Quran itu, gaib lagi. Waktu hari pertama Nabi dapat daripada Gua Hira itu, Nabi tak nampak lagi. Madinah belum lagi Nabi nampak akan dibina macam mana. Nabi struggle 13 tahun membina ataupun menyusun saf-saf pengikut-pengikut jemaah yang akan mengikuti Nabi daripada As-Sabiqul Awal, 40 orang yang pertama itu, sehinggalah berkembang. Setiap musim haji
Nabi jadikannya ruang untuk mengajak orang-orang daripada Yathrib berbai'ah dengan Nabi, gemburkan mereka pergi balik ke Yathrib, dakwah. Tahun depan musim haji kita jumpa, kita kembangkan lagi. Begitulah cara Nabi berdakwah sehinggalah Yathrib itu bersedia untuk menjadi sebuah tempat pembangunan Islam yang Nabi buat selepas 13 tahun kegagalan Nabi untuk membinanya di Mekah. Sampai di Madinah, benda pertama yang Nabi buat adalah dengan membina masjid. Quba itu adalah satu simbolik pembinaan sebuah masjid yang menunjukkan asas kepada pembangunan agama bermula daripada Madinah. Kemudian baru Nabi berpindah ke Masjid Nabawi. Baru Nabi bina Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu pula adalah satu rumah yang Nabi bina untuk rumah dia sendiri. Tanah yang Nabi beli daripada anak yatim, bukan dapat hadiah, tetapi walaupun di offer pada awalnya hadiah sebagai hibah oleh Suhail lain, tapi Suhail Nabi tidak terima benda itu sebagai satu pemberian. Sebaliknya Nabi beli sendiri tanah daripada ladang kebun kurma itu dan Nabi bina sebagai sebuah masjid, institusi yang hari ini kita lihat dan kita nampak apa yang ada di Madinah itu adalah satu simbol. Dan dalam masjid itu adanya raudah. Dalam raudah itu Nabi nampakkan antara rumahku dan juga mimbarku. So kena faham, antara rumah ada mimbar, ada satu ruang dipanggil raudah. Raudah tu yang hari ni yang hilang, yang kita hari ni hanya pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, dan kita jadikan raudah itu hanya tempat untuk kita ritually, religiously datang hanya untuk kita bersujud, solat di situ dan berdoa semata-mata. Tapi kita tak ambil pelajaran apa raudah yang Nabi bina, apa dipan-dipan yang Nabi cipta, bagaimana dipan-dipan itu berjaya menyelamatkan akidah umat Islam sekitar Madinah sampai dia menjadi satu tempat rujukan. Sejauh-jauh orang luar datang untuk mencari apa sebenarnya Islam. Di raudah itulah Nabi terangkan, Bunyal Islam ala khamsin, Nabi cakap kan. Dibina Islam ini di atas 5 perkara. Bunyal, nampak perkataan bunyal. Bina, dibina. Ceritanya pembinaan. Jadi apa yang nak dibina sebenarnya? Asas 5 perkara tadi tu nak menjadikan kita ni faham dengan lebih jelas. Ketakwaan kita itu asasnya bermula daripada sesuatu yang menyebabkan kita jelas. So kalau rumah tangga kita daripada hari pertama kita tidak faham, kita tidak jelas kenapa kita berkahwin, untuk apa kita berkahwin, 5 rukun nikah itu pun kita tidak jelas, daripada peranan rijalnya, nisanya, walinya, kemudian kita ada saksinya, dan kemudian kita ada ijab dan kabul. 5 perkara ni je. Bagaimana 5 perkara ini yang akan menyelamatkan rumah tangga kita? Tapi bagaimana 5 perkara ini sudah hilang peranan dan fungsinya. Rijal sudah tidak kenal lagi apa itu fungsi rijal. Nisa sudah tidak pun tahu peranan dan fungsinya sebagai nisa dalam sebuah rumah tangga. Wali sudah hilang peranan wali dalam pembinaan sebuah rumah tangga daripada hari pertama. Saksi bayar RM30 seorang, selesai. Lepas tu dah tak jumpa dah sampai bila-bila. Mana pergi saksi yang menyaksikan perkahwinan itu daripada hari pertama sampailah dia menyaksikan anak cucu cicit dia itu. Kalau ada apa-apa masalah, saksi ini mampu untuk menjadi orang yang penengah, jadi orang rujukan selain daripada wali tadi. Dan ijab dan kabul yang sentiasa diulang-ulang, terima dan apa yang kita ijab, apa yang kita kabul, apa yang kita kena faham. Aku janji setia yang telah berlaku daripada hari pertama sampailah benda ni nak dijadikan sebagai satu tali yang kita pegang sampailah mati. Ni 5 perkara dalam rukun nikah. Dan peranan mimbar itu, adakah kita kahwin tu sekali tu saja peranan kita lihat bapa ataupun wali tadi tu bercakap di atas mimbar perkahwinan tadi. Bab rumah tangga kena ada mimbar. Nabi dah cakap dah, antara rumahku dan mimbarku. Kena ada tak mimbar? Kena ada mimbar. Rumah Nabi hanyalah sebuah bilik. Ada satu ruang kecil dengan bilik. Raudah itu adalah satu ruang tamu dan mimbar itu duduk di hujung ruang tamu tersebut. Ruang yang menyebabkan Nabi akan sampaikan khutbah kepada mereka yang datang bersolat, bersilah, datang mencari ilmu di ruangan Nabi di kawasan Masjid Nabawi. So rumah kita di mana tempat ruang untuk anak-anak duduk bersama ibu dan bapa, duduk bersama-sama dengan keluarga untuk ada satu aliran ilmu, majlis yang membincangkan tentang pembinaan keluarga. Asas rumah tangga tu Quran, kitab yang nak dibacakan, pelajaran daripada agama, daripada Quran, daripada kitab yang nak disampaikan. Di mana mimbar kita, seorang bapa yang sentiasa menyampaikan khutbah, berkhatib kepada anak dan isteri. Kalau daripada hari pertama kahwin sampai hari ini
Komitmen itu kita tak pernah tunjukkan. Komitmen, takwa, komitmen, kita tidak pernah tunjukkan ketakwaan itu, maka rumah itu akan sentiasa dihiasi dengan fahaman-fahaman jahiliah yang sentiasa datang daripada banyak arah, daripada televisyen, daripada gadget, daripada kawan-kawan, daripada internet, daripada seluruh dunia ini penuh dengan pengaruh-pengaruh yang akan menyebabkan kita akan keluar daripada mold ataupun acuan sibrah yang Allah sudah acukan kepada kita daripada acuan kitab tadi. Dan sunnah Nabi dah tunjukkan macam mana Nabi bina rumah dia, macam mana bina sediakan raudahnya, bagaimana Nabi sediakan mimbarnya. Kenapa sunnah ini tidak diikuti? Kenapa sunnah sebuah masjid itu tidak kita letakkan dalam rumah kita? Kenapa dalam ruang rumah tangga kita itu, dalam rumah kita itu tidak ada satu ruang yang kita sediakan khusus untuk majlis ilmu? Kita boleh sediakan satu ruang tamu, ada satu televisyen, tapi dia tidak jadi ruang untuk majlis ilmu. Dia hanya jadi ruang hiburan semata-mata. So mana perginya tempat untuk kita jadikan ruang ilmu yang bapa sebagai murabbinya, ibunya sebagai murabbiahnya, murabbi sebagai seorang pengatur yang boleh mengatur anak dan isteri ini dengan ilmu. Kita bukan atur dengan nafsu, kita bukan atur dengan duit, kita bukan atur dengan apa yang kita suka, tetapi kita atur dengan apa yang Allah suka. Ni part ni kita kena faham sedikit demi sedikit macam mana kita nak buat supaya kita faham perjalanan sebuah rumah tangga ini bermula daripada asas takwa. Hilang ketakwaan ini, hilang komitmen kita dengan manusia, dengan Allah, hablum minan nas, hablum minallah, dan gone. Kalau kita hanya fokus kepada manusia, kita akan hilang kasih sayang Allah. Kalau kita fokus hanya dengan Allah, tahu ada tak orang yang macam adalah satu golongan kumpulan ini yang memang berusaha untuk berdakwah, tarbiyah keluar sampai berapa hari tu kan, sampai dilupakan anak isteri, sampai kadang-kadang dianggap dicop sampai mengabaikan tanggungjawab kepada keluarga. Pun ada juga seperti itu, nak dakwah dah betul dah, dia nak menegakkan agama, tetapi sampai membelakangkan keperluan isteri. Pun ada juga sebegitu rupa. So kita tak nak jadi terlalu berlebih-lebihan dalam agama, tetapi kita tak nak juga sampai kita menjadi orang yang jumud, sampai kita hilang peranan kita dalam urusan agama. Part ni kena jadi orang yang wasatiyah. Al-Baqarah adalah golongan-golongan yang pertengahan. Nanti nampak kan surah Al-Baqarah, surah 2 ayat 142, 143, macam mana kita nak jadi orang yang pertengahan, orang yang di tengah-tengah. Alright, itu benda yang kita nak kena faham lah pada tajuk hari ni. Dan hari ni saya tidak keseorangan, tapi saya akan jemput sahabat kita daripada Rumah Pengasih Warga Prihatin juga. Tapi saya nak check dulu. Okey, available pun dia dengan penuh senyuman manis di situ. Okey, saya jemput, kita bagi peluang kepada Mak Long Wirda hari ni untuk menjelaskan lagi apa itu sebenarnya prinsip ataupun tentang peranan sebagai murabbiah. Tadi kita cerita tentang peranan bapaknya sikit sebanyak, tapi nak membina masjid ini perlukan kepada satu pasangan. Pasangan itulah yang Adam ada pasangannya. Semua manusia ini dicipta dengan berpasang-pasang. Okey, jadi tanpa lengahkan masa, saya jemput Mak Long. Sila Mak Long, beri sedikit pada hari ini. Persilakan Mak Long. Terima kasih. Alright, terima kasih. Ya, terima kasih anak anda ke adinda pun tak tahulah, Ustaz Syauqi Hassan ya. Auzubillahiminajim, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluhu wa sallallahu alaihi Muhammad wa aluhu wal mad'u lahu al-bilad wa rijaluhu. Bismillahi abtadi wa bi kitabillahi ahtadi wa bi sunnati nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqtadi. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Sadaqallah. Okay, lagi sekali ucapan terima kasih kepada tuan pengerusi Live Maqasid pada hari ini ya, memberikan peluang kepada Mak Long ya, Mak Long Wirda, bukan Kak Wer ya, Mak Long Wirda, salah seorang daripada ibu-ibu di Rumah Pengasih Warga Prihatin.
Kiranya Ustaz Syauqi ni pangkat anak lah sebenarnya ya kepada Mak Long. Okey, meniti tajuk yang ataupun topik yang dipilih oleh Ustaz Syauqi pada hari rambangnya adalah bagaimana kita hendak mencipta syurga dalam rumah tangga daripada sudut peranan kita sebagai seorang ibu khususnya. Dan Mak Long di RPWB ini selain daripada menggalas tanggungjawab memasak, mengejar anak setiap pagi, petang, siang, malam, Mak Long juga biasanya akan in charge tentang kemasukan anak-anak yang baru, juga mereka-mereka yang ada masalah rumah tangga, mereka yang ada masalah dengan anak-anak ya di luar sana, dijadikan RPWB itu sebagai satu tempat mereka merujuk apa yang perlu mereka lakukan. Sebenarnya masalah mereka ni berpunca daripada mana, apa yang kita boleh bantu ya. Sebagai warga prihatin bersesuaian dengan nama kita lah Rumah Pengasih Warga Prihatin, kita ini tidaklah sehebat mana, tetapi dengan petunjuk, dengan ilmu yang Allah beri tadi tu, kita cuba sedaya upaya. So hari ini Mak Long nak kongsikanlah pengalaman-pengalaman. This is a real cases yang kita terima sebagai tempat yang dijadikan sebagai tempat merujuk khususnya anak-anak ya, anak-anak yang ada masalah disiplin ya. Dan kalau semua sedia maklum lah, anak-anak yang diterima di sini bukanlah anak-anak yang hebat-hebat ataupun anak-anak yang A scorer ataupun anak-anak yang memang orang kata kat luar itu anak-anak yang wah sudah bagus. Bukan. Anak-anak kita yang kita terima ini adalah anak-anak yang ada masalah disiplin, ada masalah akhlak ya. Dan kalau nak kata dalam bahasa kasar adalah anak-anak yang orang sudah anggap seperti sampah masyarakat ya, orang dah tak mahu. But kita percaya di dalam lumpur-lumpur yang berkelada tebal begitu, kita boleh cipta satu mutiara yang boleh dijadikan sebagai satu sumbangan dalam pembangunan negara apabila kita mampu membangunkan diri mereka semula. Mak Long suka, boleh Mak Long kongsikan tentang apa sahaja kes-kes yang Mak Long terima, Ustaz Syauqi, boleh begitu? Ada satu kisah lah, Mak Long rasa kisah ini yang sepatutnya kita sebagai ibu-ibu betul-betul perhalusi lah. Dalam 3 tahun yang lepas ya, 3 tahun yang lepas Mak Long terima satu kes, dan kes ini sangat kalau Mak Long melukakan hati kerana ianya tak sepatut berlaku dalam kehidupan kita yang waimah kita tidaklah orang kata orang yang alim ulama bijak pandai dalam urusan agama, tetapi this is a basic yang kita sepatutnya tahu. Apabila Mak Long terima kes seorang ibu yang tidak cakna lah kot, okay? Sehingga anaknya mampu melahirkan 5 orang anak luar nikah berturut-turut, dan kita tidak menganggap itu sebagai satu perkara yang serius, dan sungguh menyedihkanlah apabila ia berlaku dalam masyarakat kita, khususnya orang Melayu lah, dan tidak berasa bersalah sedikit pun. Dan paling kita membimbangkanlah bagaimana kita nak acukan masa depan anak-anak ini. Nak kita bawa ke mana masa depan mereka apabila mereka sudah tahu sejarah silam mereka ya. Dan kita tidak berasa bersalah bila kita menceritakan tentang hal tersebut. Dan bila kita bertanya, kalau Mak Long ni kalau interview anak-anak ya, yang nak masuk, khususnya Mak Long suka interview anak-anak itu tanpa kalau ada ibu bapa mereka di situ, ataupun ada ibu ataupun ada bapa mereka atau ada pakcik mereka, satu sudut masa tu Mak Long akan minta keluarga mereka diam dulu. Mak Long nak interview anak-anak, kadang-kadang sampai Mak Long suruh dia nganga mulut, Mak Long nak tengok lidahnya. Kadang-kadang dia cakap dia tak merokok, tetapi kita cek lidah, kita cek mulut, kita boleh tahu itu. This is a very common yang semua orang tahu. Dan banyak perkara yang kita rasa kita tahu tentang anak cucu kita, anak saudara kita, tapi sebenarnya banyak yang kita tak tahu tentang anak-anak kita ya. Dan sangat menyedihkanlah kalau dalam usia 7 tahun ya, tidak rasa bersahaja saja masuk cyber cafe. Biasa masuk cyber cafe, ada kad ahli cyber cafe. 7 years old, 7 tahun usia anak perempuan yang tidak rasa bersalah, tidak rasa bersalah kerana
kita terlepas pandang terhadap perkara-perkara tersebut. So kalau kata syurga yang kita nak cipta satu masa nanti, kalau kita tak lakukan pembangunan anak-anak ini pada masa sekarang, ya, ada bijak pandai pernah berkata, ya, kalau mahu melihat maju mundur sesebuah negara pada masa akan datang, lihatlah pada pemuda-pemudinya waktu sekarang. So kalau kata dengan patah begitu, kalau kita nak kaitkan dengan surah An-Nisa, ayat 9 itu, kalau boleh nanti kita go through kesimpulannya pada surah tersebut, ayat tersebut adalah bagaimana untuk kita tidak meninggalkan anak-anak yang lemah di belakang, tidak meninggalkan generasi yang tidak ada ilmu, tidak ada satu sandaran untuk mereka berpegang, untuk mereka jadi kuat, maka mereka akan jadi anak-anak yang lemah. Itulah dia daripada apa yang Mak Long sampaikan, kata bijak pandai tadi tu, untuk kita melihat maju mundur sesebuah negara. So pemuda-pemudi sekarang ni, so Mak Long seru kepada semua ibu-ibu khususnya, kita lihat apa yang berlaku, environment di sekitar kita sekarang ini. Adakah environment ini environment ataupun persekitaran yang sihat dalam kita nak meninggalkan anak-anak kita, nak meninggalkan generasi kita? Sudah cukupkah ilmu, sudah cukupkah pegangan yang mereka dapat sehingga mereka mampu melawan arus ini? Kalau kata kita lihat arus sekarang, kita nampak sudah deras, kita nampak gelombangnya sudah sangat tinggi. Kita tidak tahu akan datang 2, 3, 5 tahun, 10, 20 tahun akan datang gelombang yang bagaimana, arus yang bagaimana, anak-anak kita, generasi kita yang perlu harungi. So kalau kita tak buatkan persiapan daripada sekarang, kalau kata kita sebagai ibu-ibu ini, ya, kalau kami di RPWP ini, ibu-ibu di RPWP ini, kami datang dengan penuh 1001 macam kekurangan dalam memimpin, membawa tugasan sebagai seorang ibu. Dan alhamdulillah sama-sama kita muhasabah diri, dekat mana kekurangan kita, apa yang kita hala tuju dan misi kita untuk kita cipta anak-anak kita. Kita bukan nak cipta anak yang nampak gah dengan kelulusan ataupun akademik yang tinggi, tetapi kita terlupa satu bahagian akhlak yang sangat penting. Akhlak itulah yang akan memimpin, membawa, menjadi satu guidance kepada anak-anak ini untuk mereka teruskan kehidupan. Kita kena rasa kegusaran, kebimbangan, kerisauan yang amat melihat apa yang berlaku di luar. Budi bahasa yang sudah semakin ditinggalkan di belakang, dipandang sepi, adab kesopanan terhadap antara ibu dan ayah, antara sahabat-sahabat, antara adik dan kakak, abang dan adik, saudara mara, dia sudah seperti satu yang sudah dipinggirkan, tidak perlu lagi dipandang, diletakkan di satu tempat yang tinggi di masyarakat sekarang. Ada lagi kes yang Mak Long suka kongsikan lah, ya, tentang bagaimana sikap seorang ibu, ya. Masya-Allah, kita ini menyimpan banyak cerita, ya, kalau Mak Long, ya, khususnya dan Mak Long ada Kak Ira, Ibu Ira, antara yang adik Mak Long yang selalu bersama-sama dengan Mak Long apabila kita menemu duga anak-anak yang ingin memasuki RPWP, ya. Bagaimana statement seorang ibu, apabila anak ini berada di RPWP khususnya, maka senanglah hidup saya, anak tidak mengganggu kehidupan saya lagi, ya. Kita lupa yang anak-anak ini, sikap-sikap anak ini, habit-habit anak ini terbentuk adalah hasil daripada tindakan kita sendiri. Kita yang tanam benih tersebut, maka benih tersebut hasil daripada tangan kita sendiri, ya. Ibu itu, apa yang diucapkan oleh seorang ibu itu adalah satu doa, ya, satu doa kepada anak, baik ataupun buruk yang mana kita nak letakkan pada anak-anak tersebut. Hanya kerana anak itu berasa kehilangan seorang ayah, berasa kehilangan tempat berpaut, jadi huru-hara kehidupannya terumbang-ambing, tidak mampu berfikir, hilang kemudi, hilang tali kemudi. Maka kita sendiri lupa yang anak kita ini juga
ada perasaan. Kalau kita ya, maklum ambil contohlah sebagai kita ya, ibu yang kehilangan suami, anak juga berasa sedih atas kehilangan seorang ayah dan kita lupa perasaan anak, kita lupa bahagian anak dan kita hanya memikirkan diri kita sendiri. So anak-anak mencari jalan keluar, lepak dengan kawan-kawan, duduk di taman sampai lewat malam, shopping kompleks dan sebagainya, mencari hiburan yang palsu, hiburan yang disangka hiburan yang benar, yang hak, tetapi sebenarnya bukan ya, ia akan membawa mereka ke arah satu kemusnahan. Dan apabila berlaku begitu, kita salahkan anak ya. Dan di RPWP ini kita datanglah anak perangai macam mana pun, sikap negatif yang macam mana pun, sikap buruk yang macam mana pun, dan kita akan ambil tahu sejarah mereka. History is for us to move forward. Kita nak maju ke hadapan. So kita ini hanya sebagai orang yang diberi amanah dan kita memikul amanah untuk membangunkan anak-anak ini supaya seperti maklum cakapkan tadi, biarlah lumpur yang berkeladak tebal pun kita nak lahirkan satu mutiara, kita nak lahirkan satu permata yang boleh berjasa kepada agama, bangsa dan negara. InsyaAllah boleh. Dan kalau kata di RPWP ini, ibu-ibu sering menampakkan contoh ya. Kalau Umar Al-Khattab itu kita tahu bagaimana antara manusia yang satu ketika dahulu adalah orang yang sangat akhlaknya kan sangat di bawah ya, seorang lanun, pengganas lah kalau kata orang sekarang ya, dan hanya kerana mendengar adiknya membaca surah Toha membuatkan dirinya menjadi lembut, yang sekeras-keras batu tadi itu dalam surah Al-Baqarah ada dinampakkan. Sekeras-keras batu itu tadi dengan ilmu-ilmu, dengan kasih sayang yang kita berikan pedoman, petunjuk bagaimana untuk mereka memperbaiki diri dan berikan mereka paling penting adalah harapan yang mereka ini adalah sangat penting dalam pembangunan agama, sangat penting dalam pembangunan negara, sangat penting dalam pembangunan bangsa. Kita beri mereka harapan supaya mereka boleh bangun. Itulah penciptaan insan, penciptaan dalaman anak-anak ini. Itu yang kita kena buat, itu yang kita selalu terlepas pandang pada ibu-ibu semua. Apabila berlaku sesuatu musibah kepada anak-anak, keburukan yang berlaku kepada anak-anak kita, lupa merujuk, kita lupa merujuk balik kepada Allah, kita lupa merujuk balik kepada perkara yang benar ya, apa yang perlu kita buat. Al-Quran ini 6,236 ayat adalah satu manual, satu petunjuk yang kat mana kita nak letakkan mereka sekiranya berlaku permasalahan anak-anak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Baqarah ayat 156 tadi tu. Kat mana kita nak letakkan rujukannya? So anak kita macam ni, kita nak buat macam mana? Anak kita jadi macam ni, kita nak buat macam mana? Kita tidak boleh buat seorang. Jadi kita perlu cari teman. Kita perlu, kalau kata dalam kekeluargaan itu, kita pergi kepada skop keluarga yang paling kecil ya. Kita ada suami dan isteri. So sekarang ini suami dan isteri kalau berbalah, so anak melihat perbalahan itu, so bagaimana mereka nak membangun? Mereka jadi keliru, confused. Aku nak ikut ayah ke? Aku nak ikut ibu ke? Yang mana satu betul ke? So kawan-kawan dekat luar ni memanggil kita. Marilah join kita sini, jom kita pergi sini kan, jom kita lepak dekat taman ni malam-malam kan. Kalau ada yang kawan yang bagus sikit tu, okay, you try ni, ni bagus ni, nanti you akan happy forever lah apa semua. So ini sangat merugikan anak bangsa kita. Kita tahu ya, kalau anak-anak kita ini bagaimana orang memandang ya. Kalau orang Melayu ni orang dipandang anak-anak bangsa Melayu ni yang malas ya, bangsa subsidi. So sekarang ini adalah fasa untuk kita bangunkan, kita nampakkan Islam itu tempatnya di tempat yang tinggi. Anak-anak Islam ini kena berada di tempat yang tinggi. Kita lihat balik kegemilangan zaman-zaman dahulu, fasa-fasa sejarah Islam dahulu, kita go through, kita buat kajian kehebatan mereka itu berpunca daripada mana. Maklum selalu ceritakan pada anak-anak ya, kalau dekat di RPWP ni ya, bukan kata maklum saja, ibu-ibu, kita nak anak kita jadi seperti Al-Fatih, seorang yang pemimpin yang sangat hebat dalam memimpin tenteranya, dalam memimpin negaranya, dalam memimpin rakyatnya. So bagaimana Al-Fatih itu terjadi? Bagaimana Al-Fatih itu dicipta? Kalau kata kita melihat kepada kehebatan Al-Fatih, kalau kita melihat kepada kehebatan Tariq bin Ziyad, kalau kita melihat pada kehebatan Salman Al-Farisi, kalau kita melihat kehebatan Salahuddin Al-Ayyubi,
kita lihat balik siapa yang mendidik pemuda-pemuda ini. Siapa yang berada di belakang pemuda-pemuda ini? Tentulah mereka mempunyai ibu yang hebat. Ibnu Mas'ud, seorang yang sangat tinggi ilmunya. Kita lihat bagaimana ketakwaan, bagaimana kesungguhan ibu-ibu mereka dalam membentuk anak-anak tersebut. So, seruan selalu yang kita sampaikan kepada ibu-ibu muda khususnya macam Mak Long, macam adalah Mak Ibu, Mak Miti kat sana, kita ni dah kategori dah memang terima cucu saja sekarang. Mak Long ada cucu 36 ke 37. Ni nak coming soon, bulan depan ada lagi seorang ibu-ibu, seruan kepada ibu-ibu itu yang kita dapat. Bagaimana kehidupan di RPWP, seruan kepada ibu-ibu. Kalau nak jadikan anak-anak sehebat nama-nama yang disebutkan tadi, sebahagian daripada nama-nama yang disebutkan tadi, ibu kena berfungsi, ibu kena berperanan, ibu kena kuat, ibu kena jadi Siti Hajar yang berlari-lari mencari air untuk Ismail. Kita tak boleh jadikan anak automatik anak jadi hebat begitu kalau tanpa kita memikirkan kat mana pula peranan dan fungsi diri kita sebagai seorang ibu yang punya impian dan keinginan seperti yang Ustaz Syauqi nampakkan tadi. Semua orang ada impian, semua orang ada keinginan, semua orang ada cita-cita. Tapi bagaimana kita berperanan, bagaimana kita mencari jalan, bagaimana kita berbuat untuk mencapai keimanan kita tadi. Memang kena kerja keras kalau kita hendak cipta, kita nak melihat syurga pada anak-anak kita. Kita selalu cakap bainati, jannati, rumahku, syurgaku. It is not lip service, tetapi bagaimana kita kena membangunkan. Talking is one thing, doing is another. Kita bukan sekadar cakap-cakap saja, tapi ini adalah fasa untuk kita berbuat. Kita cari jalan. Kalau dalam surah Al-Fajr, surah 89 tu ayat 27 sehingga 30 itu adalah satu method bagaimana untuk kita cipta syurga. Ada di situ. Ibu-ibu kalau yang follow bicara maqasid Ustaz Syauqi Hassan ini, boleh senang-senang boleh lihat. It is a very ayat yang sangat straightforward untuk kita bangunkan. Kita mula memikirkan dan mula merancanakan dan mula berbuat untuk syurga yang selalu kita impikan, yang selalu kita idamkan, yang selalu kita bayang-bayangkan kepada anak-anak kita. Syurga ini bukan sekadar sebutan di mulut sahaja, tetapi mesti dibina sekiranya kita ada cita-cita ke arah itu. If ataupun sekiranya kita tidak ada cita-cita ke arah itu, maka bersedialah kita untuk melihat keruntuhan demi keruntuhan bermula daripada generasi yang kecil, kemudian pergi kepada anak yang semakin besar, dia akan membawa kepada satu komuniti yang makin besar, dan at the end dia akan menjatuhkan peradaban pembangunan anak bangsa itu sendiri. Dan Islam itu akan berada seperti yang kita lihat sekarang, orang cemuh, orang pandang sebelah mata, orang memperelehkan anak-anak kita, anak bangsa kita sampai mereka tidak boleh bangun. Kita tak mahu itu semua berlaku pada fasa mereka. Kita ni satu hari kita akan meninggalkan dunia ini. Tetapi adakah kita nak meninggalkan dunia ini dalam keadaan anak-anak kita yang lemah di belakang, seperti yang Mak Long nampakkan dalam surah An-Nisa ayat 9 tadi. Ibu-ibu, kita punya tanggungjawab yang sangat besar, kita punya tanggungjawab yang sangat berat, dan marilah kita menjadi ibu-ibu yang hebat, marilah kita menjadi ibu-ibu yang mampu yang hayunkan buayan itu sehingga buaya boleh menggoncangkan dunia. Anak-anak itu boleh menjadi anak yang menggoncangkan dunia tadi itu, yang mampu bangunkan semula peradaban Islam, mampu bangunkan semula kehebatan Islam, mampu bangunkan semula kegemilangan Islam itu hanya dengan bermulanya peranan ibu daripada sekarang. Okey, maklum seru, kita semua go through perhalusi sedalam-dalamnya surah Al-Baqarah ayat 2 yang maklum bacakan tadi, bagaimana
ibu-ibu ni kena menjadi orang yang sangat bertakwa, menjadikan Al-Quran ini sebagai tempat menjadi rujukan kita semua untuk kita lapang dan kita cari jalan untuk cipta syurga dalam rumah tangga. Itu saja daripada Mak Long akhiri bahagian Mak Long hari ni yang terkejut ni, yang tengah masak tadi sebenarnya, tengah duk masak-masak untuk suami Mak Long, tiba-tiba Mak Long boleh ke jadi masuk dia jadi macam wahara sikit hari. Tapi Alhamdulillah kalau ada kekurangan daripada bahagian Mak Long pada hari ini, mohon maaf pada semua. Dan Mak Long yakin ibu-ibu di luar sana adalah ibu-ibu yang hebat, ibu-ibu yang handal, ibu-ibu yang berkemampuan tinggi, ibu-ibu yang sentiasa memikirkan masa depan anak bangsa untuk kita jadikan anak-anak kita anak-anak yang hebat di mata dunia. Itu saja daripada Mak Long akhiri dan bahagian Mak Long dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Serahkan kepada anak anda pengerusi majlis kita pada hari ini. Silakan. Terima kasih lagi sekali. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih Mak Long atas perkongsian yang diberikan. Mak Long pun dah shut off dah. Okey, awal Mak Long off. Okey, insyaAllah terima kasih kepada semua yang masih bersama dengan saya. Dan sebenarnya apa yang kita bincangkan hari ini adalah satu topik yang kalau boleh bukan daripada saya saja yang sampaikan. Kita cuba bawa beberapa ikon-ikon yang ada daripada Rumah Pengasih Warga Perhatian yang sebenarnya mereka ini adalah orang yang handling the real case. Kalau sebelum ni saya kata ada orang yang merujuk kami, jadi kami itu bukan saya seorang. Mak Long adalah antara frontliners yang menerima kes-kes yang kadang-kala dia kena lalu Mak Long dulu. Mak Long adalah PR kita. So, dia akan lalu ke Mak Long, kemudian dia akan interview dengan Mak Long, dia akan bercerita dengan Mak Long sebelum benda tu dibawa pula pergi kepada kami melalui syura, dan daripada syura itulah yang akan kita bincangkan bagaimana untuk kita bantu ataupun cari satu benda yang kita boleh sampaikan ataupun mesej itu dapat kita deliver, sama ada kita boleh terima ataupun tidak. Selalunya kes-kes melibatkan anak-anak yatim piatu lah yang menjadikan ruang rujukan RPWP ini sebagai tempat untuk mereka diletakkan dan ditempatkan di sini. Tapi on certain case, kita kena lihat juga bukan anak-anak yatim piatu saja yang datang dirujuk sini. Kadang-kadang ada anak-anak yang masih lagi beribu dan bapa sekalipun, tapi mereka tidak tahu macam mana dia orang nak bentuk anak dia orang. Masa kecil-kecil, dia macam pet lah, dimanjakan, diajar, dididik, bagi macam-macam apa semua. Tapi bila masuk umur 7, 8, 9 tahun, dah mula pandai cakap bohong, dah mula nampak tak comel, dah mula nampak jahat, buruk semua. Waktu tu dia dah mula nak kena dirawat. Tapi nak rawat benda tu dah jadi satu yang darah daging. Tahu? Habit, habitat lalu bertukar menjadi darah daging. Dia mula habitnya, habit cakap bohong. Cakap bohong tu sikit-sikit, lama-lama mencuri. Tahu? Jadi dia datang dengan habit dan lalu menjadi satu habitat, lalu menjadi satu yang darah daging. Apa saja bohongnya. Kerja je keluar pada mulut je sampai kita tak boleh percaya. Daripada mulut keluarnya tangan yang dah mula panjang. Dah pandai mencuri, dah pandai merompak, dah pandai buat benda jenayah. Ada kes yang kita terima tu umur 9 tahun, dia dah berani dah hunus pisau, tahu. Hunus pisau dah nak cocok perut mak dia dah. Walaupun bukan mak dia, itu adalah mak angkat dia, dia dah berani nak cocok perut mak dia. Sebab apa? Ni, ketagih nak pergi sisi, nak main game, nak duduk dekat sisi dan perlukan duit. Ini kes yang datang kepada kita. Budak 9 tahun, lelaki. Anak pula, anak angkat, dan dirujuk oleh orang polis ni yang datang dan cari kita sebagai tempat rujukan. Nak selesaikan isu ini. Dan kita terimalah kes dia dan kita libatkan sekejap dalam pendidikan yang kita ajar dia. Dan sebenarnya budak tu boleh dirawat. Dirawat dengan takwim. Ini dipanggilkan takwa. Itu sebenarnya asas untuk kita membina takwim yang padat kepada anak dia. Takwimkan sampai anak kita tu tak ada ruang untuk dia bermain-main. Tak ada ruang untuk dia jadi orang yang jadi penuh dengan masa lapang yang boleh disumbat dengan perkara-perkara dan agenda dan propaganda yang dia cipta dengan nafsu dia sendiri. Yang ni kena faham ni. Sebab kita kena tahu budak-budak dia ada energi yang lebih daripada kita orang dewasa. Energi dia tu kita mesti consume, kita mesti gunakan dia dan kita mesti perhabis kepada satu benda yang bermanfaat. Hari ni kita dididik oleh barat mengajar anak dengan bermain permainan-permainan plastik itu, toys itu adalah satu yang bermanfaat. Itu dah diajar daripada kecil. Sampai kita bagi baby doll, sampai kita bagi anak patung, dia main baby doll, Barbie tu semua tu kan. Dia main, punyalah khusyuk main. Dia main game, PS2, PS4, Xbox apa semua. Itu semua adalah acuan yang dibawa ke barat. Sampai hari ni, ada kes yang kita terima, bapak tu sebab apa, waktu kecil-kecil dulu, tak boleh main game. Kan? So, bila dah gaji, kerja online gas, duit dah banyak, beli Xbox. Cita-cita ni nak beli Xbox.
Dan bila dia ada anak, dia bagi Xbox tu dekat anak dia. Why? Sebab anak dia ni, dia nak kata apa? Dulu dia tak dapat, benda ni payah. Kan? Sekarang ni dia bagi kat anak dia Xbox tu sebab apa? Sebab dulu adalah impian dia waktu kecil. So sekarang ni, dia tak nak anak dia tak dapat impian yang sama macam dia kecil-kecil dulu. So bayangkan benda ni sangat halus sampai kita jadi orang yang teraba-raba dalam pendidikan anak-anak. Kita nampak sesuatu yang batil itu adalah sesuatu yang hak. Kita nampak, ini hak anak dia. Ini hak yang kita kena bagi pada anak-anak kita. Sehalus itu, kita jadi orang yang kerugian. Orang yang telah pun jauh terkeluar daripada sibrah, acuan yang Allah nak kita bentuk pada anak-anak kita. Itu baru satu kes. Bukan kata nak tipu lah. Saya sendiri pun kecil-kecil dulu. Kita kecil-kecil dulu duduk kampung. Bila duduk kampung, satu rumah kawan kita saja ada video game. Video game waktu tu kena pakai, tahu kad tu lah, Nintendo. Bolehlah, Game Boy ada lagi lah waktu tu. Tapi waktu tu pun dah rasa macam petang-petang ni kena duduk rumah dia. Kenapa? Sebab dia jadi satu tempat hotspot untuk kita pergi melalai dekat situ, main game. Balik rumah, lepas tu benda tu teringat dalam kepala. Nak minta dekat mak tak berani. Kita tahu mak kita susah. Kita tahu mak kita ni. Jadi kita kena simpan angan-angan tu. Tu waktu saya tahun 80-an tu waktu tu. Jadi orang dah ada kemajuan dan benda tu dia tak perlu kita rasa macam kita selamat ni kan. Kita jaga anak kita, kita tak bagi gadget, kita tak bagi dia telefon, kita tak bagi dia ni. Dekat rumah kita dah kawal sehabis baik. Tapi ingat, ancaman di luar rumah itu at any time dia boleh masuk melalui kawan-kawan, rakan sebaya, pengaruh, influence yang ada dekat luar tu hebat. Sebab tu saya pernah cerita dulu macam mana kita nak ambil ibrah perang Uhud itu sebagai satu yang kita kena jaga. Ati Allah, ati Rasul itu jaga sungguh-sungguh apa yang Nabi pesan supaya kita tidak menjadi orang yang rugi kerana kita akan terpengaruh dengan rampasan perang yang ada dekat luar sana. Kita nampak, seronoknya, indahnya yang luar sana. Kita turun daripada kubu kita, akhirnya kubu kita yang tergadai. Bukit pemanah kita itu dirampas dan kita sendiri yang menjadi mangsa kerana kelalaian kita tidak mendengar perintah Nabi dan Allah. So satu benda yang kita kena ambil pelajaran daripada perang Uhud. So takwimkan masa anak, masukkan unsur ketakwaan kepada dia, padatkan masa dia daripada bangun tidur sampailah dia tidur balik. Dia tak ada masa pun untuk dia fikir benda yang lalai. Tak ada masa untuk dia fikir benda yang lara. Tidak ada ruang untuk dia cari jalan untuk dia buat benda-benda yang tak berfaedah. Tu takwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah dah bagi dah, benar sungguh-sungguh. Laqad khalaqnal, diciptakan. Insan itu fi, dalam. Kena ada dalam tak? Dia kena duduk dekat dalam. Dia tak boleh duduk luar. Dia kena dalam. Dalam mana? Dalam pengetahuan mak bapak, dalam pengetahuan ibu, dalam pengaruh ruang lingkup pendidikan ibu dan bapa. Dia tak boleh luar. Dia kena dalam. Fi ahsani, dalam sebaik-baik takwim. Terjemahan lain menunjukkan sebaik-baik penciptaan. Kita nak cipta macam mana lagi? Kitalah yang bertanggungjawab nak membentuk anak kita ikut takwim kita. Ikut ketakwaan dan kaedah pembacaan, kaedah yang hak yang sebenar. Bukan kita ikut takwim orang putih install dekat anak kita. Takwim yang tak sesuai kita install dekat anak kita. Itu kaedah yang salah yang kita selama ni rasa-rasa betul. So sebab tu kita kena buang sikit-sikit, kita adjust. So saya hari ni saya nak draw attention ramai orang, semua yang menonton hari ni, untuk kita baca balik ayat yang kita kena baca daripada surah 9 ayat 107, 108, 109. Tapi sebelum kita pergi jauh, kita ambil dulu ayat 110. Kita ambil ayat 110. Ni kalau tengok dekat sini Allah kata apa? La yazalu bunyanuhum. Bangunan yang mereka dirikan itu sentiasa menjadi penyebab keraguan dalam hati mereka sampai hati mereka hancur, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Tengok perkataan dia, bunyanuhum, satu banau. Banau itu mereka bina pula. Mereka bina ribatan. Ribatan itu keraguan. Ini yang nak dinampakkan cerita tentang daripada surah Al-Baqarah ayat 2 tadi tu. Dua-dua tu la raiba fi, mereka tidak ada keraguan. So kalau kita nak kahwin pun kita ragu-ragu. Now kahwin ni as good as kita bermula daripada hari pertama sebelum kita ijab dan kabul. That's why pentingnya pertunangan. That's why pentingnya kita kena kenal siapa yang kita nak kahwin supaya dia tidak akan menyebabkan pergolakan selepas ijab dan kabul tadi. Itu pentingnya tunang.
Hari ni tunang jadi adat. Kan? Tunang sekadar nak bertunang, lepas tu kita tak ambil prinsip kenapa kita bertunang. Sebelum merisik tu pun, kenapa rijal itu kena kenal nisaknya. Banyak benda sebenarnya dalam keluarga yang hari ni kita tak buat. Yang kita rasa kita main tangkap muat. Okey, serah dekat anak. Okey, anak uruskan perkahwinan apa semua. Okey, dah ada calon ni. Dan kita pergi. Terus kita selesaikan. Lepas tu kita tak ambil tahu dah. Dah kahwin. Okey, pandai-pandai lah kau jadi bapa. Pandai-pandai kalau jadi isteri. Pandai-pandai kalau beranak. Semudah itu kita melepas tanggungjawab. Padahal kalau kita baca semalam surah 46 ayat 15. Kena jadi ibu dan bapa yang bertanggungjawab sampai umur 40 tahun. Peranan wali tu sampai anak umur 40 tahun. Meaning kalau kita umur berapa? Kita umur 65 katakanlah kan. Anak kahwin umur 25. 40 tahun lah kan. Lepas kita bela dia umur 40 tahun. Kita mungkin umur dalam lebih kurang macam tu lah. Anak kita umur 25, kahwin. Waktu tu kita pun dia dah umur 40. Waktu tu dah ada cucu seorang dua. Dah umur 40 dia dah ada cucu. Kita lah dah ada cucu. Bukan dia. Dia ada anak, kita ada cucu. So peranan daripada atuk, nenek, anak dia jadi mak bapak, lalu ada cucu cicit dia. Ni 3 generasi. Sebab tu Nabi cakap pendidikan ini dia kena atur 100 tahun. 100 tahun tu nampak macam jauh, panjang. Tak, sebenarnya bila kita pecahkan kepada konsep, macam mana kita nak ada peranan fungsi bapa, atuk, nenek dengan cucu dan cicit tadi tu berlaku dalam sebuah rumah. RPWP diasaskan sebagai rumah pengasih warga yang prihatin. Dalam pengasih itu, kita membawa kasih sayang Allah. Kita membawa peraturan Allah di dalam rumah kita. Dan warganya adalah warga yang prihatin. Di dalam keprihatinan itu, kita kena tahu. Ada anak yatim piatu yang datang ke sini, mereka datang sebatang kara. Dia tak dapat kasih sayang ibu dan bapa. Dalam prihatin, kita ada 20 bapa, 20 ibu yang full time sentiasa melapangkan masa mereka untuk pendidikan, akhlak, pembinaan jati diri anak-anak ini. Dan dalam masa yang sama juga, dalam kita 20 orang warga prihatin ni, dia juga di kalangan ibu tunggal yang memerlukan kasih sayang daripada anak dan cucu. Ada datang sebatang kara sebagai datuk dan nenek. Tak ada cucu, tak ada keluarga. Jadi asimilasi yang kita buat dalam sebuah rumah ini, dia melibatkan semua orang ada merasai nikmat kasih sayang semua orang. Daripada anak yang datang tidak ada ibu dan bapa, dia dapat tumpang kasih sayang daripada ibu angkat dan mak angkat yang ada dalam prihatin ni. Di situ juga kita belajar macam mana teknik yang diajarkan oleh Allah melalui ibu susuan. Takkan sama kasih sayang ibu angkat, ibu susuan dan ibu kandung. 3 elemen ibu ni kita combinekan dan kita jadikan dia sebagai satu yang berbentuk strategi pembangunan agama. Kenapa ibu susuan ni sangat penting? Kenapa dulu ibu susuan itu satu bentuk kaedah yang dijadikan program yang boleh kata orang luar datang, ambil anak angkat dan bagi ibu daging. Dan bila jadi ibu susuan, dia adalah as good as ibu kandung. Cukup 2 kali kenyang, dah selesai. Ini kaedah-kaedah yang kita kena faham. Part-part macam mana kita nak jadikan apa yang Allah dah lakarkan dalam Quran, dia adalah sebagai satu bentuk pendidikan yang kita kena ambil dan kita kena bainatkan, buktikan dalam bentuk satu strategi pembangunan agama. Okey? Itu satu. Dan kemudian ayat tadi tu dinampakkan keraguan. Keraguan dalam hati. Ni kena ambil masa sikit lah. Sekarang 53 minit. Pelan-pelan kita pergi. So tengok ini keyword. Keyword saya nak bagi tahu. Ribatan tu sebenarnya Roy Buffy tu sama. La Roy Buffy. Hudan lil muttaqin. Jadi penyakit yang ada di dalam hati mereka. Tahu penyakit ni. Ayat ini dia kena relatekan dengan surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah yang ada dekat dalam ayat yang ke-10. Kita tengok. Ni surah Al-Baqarah. Fi qulubihim maradan fazadahumullahu marada walahum azabun alim bima kanu yakzibun. Ayat ini pun sebenarnya nak merujuk kepada golongan-golongan yang berpenyakit hati. Kita kena faham, kita baca daripada ayat 6, mereka itu adalah orang-orang yang kafir, yang mana mereka hati mereka itu sudah pun ditutup. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Allah dah bagi tahu dah, mereka ini adalah orang yang dah ditutup hati. Kerana mereka ini adalah golongan-golongan yang berpenyakit hati. So nak kena relate ni. Kalau kata kita ni duduk dalam rumah tangga kita, jangan sampai Allah tutup
tutup dan matikan hati dan jiwa kita ni daripada nak dapat hidayah daripada Allah. Ada rumah tangga, ada rumah, ada ibu, ada bapa, ada anak, tetapi kita gagal untuk membentuk peranan dan fungsi raudah dalam rumah tangga kita. Masing-masing buat haluan sendiri, masing-masing dah tak tahu macam mana nak menerbitkan kasih sayang dengan fahaman Allah, dengan kehendak Allah. Kita boleh create kasih sayang, tetapi kasih sayang yang di-create itu dengan masalah hati. Masalah hati itu datang daripada mana? Masalah yang datang daripada keinginan hawa nafsu kita. Kita boleh create kasih sayang tu, tetapi dia kena dibeli. Dia kena beli, dia kena ada kasih sayang yang dibuat daripada kasih sayang macam mana? Kasih sayang yang datang daripada bentuk kita kena manjakan mereka dengan duit, kita kena manjakan mereka dengan bagikan mereka itu macam tadi lah, bagi PS2, bagi game, nak bagi anak diam, bagi gadget, bagi televisyen, bagi hiburan, belanja pergi tengok wayang. Jadi semua itu didasari dengan ikatan duit, didasari dengan ikatan yang tidak orang nampak sebagai originality datang daripada dalaman hati kita. Dia tak ada basmalah, ikatan daripada Allah. Kalau diprihatin, anak-anak kita seawal usia 7 tahun, kita dah wajibkan mereka untuk baca Al-Quran dan dibacakan bersama-sama dengan terjemahan. Tahu? Biar daripada 7 tahun itu. Sebab solat diajar ketika umur 7 tahun. Jadi dia faham apa dia baca dalam solat. Nak mengajar dia pula bukan orang lain. Kita tak upah pengasuh, kita tak upah guru, kita tak mengharapkan ustazah, tetapi ibu dan bapa tu sendiri yang bertanggungjawab mendidik anak dengan fahaman Al-Quran yang ibu dan bapa tadi pun dapat. So duplication daripada acuan ini diturunkan kepada anak-anak. Pembersihan hati itu bermula daripada umur 7 tahun. Belah dada tu, kalau Nabi itu dibelah dada umur 4 tahun, kita setiap hari kena belah dada anak-anak kita. Setiap hari. Tahu? Bukan kata duk saja-saja, kita biar dia tak nampak kekerosakan saja, nampak kebatilan saja, cantas. Nampak benda yang nampak PL tu melawan sikit saja, cantas. Tak ada nak simpan-simpan, tak ada reserve. Cantas bil hikmah. Bukan peng, pelempang saja macam tu. Tak, dia bil hikmah. Darabah itu pukul. Tapi pukul dengan kata-kata. Umur 7 tahun tu tak boleh nak rotan lagi. 10 tahun baru Nabi kata, kalau mereka ingkar untuk solat, baru rotan. Baru kita jatuhkan hukuman berdasarkan keperluan fizikal. Tapi masih lagi kita kena ajar mereka pendidikan secara darabah bil hikmah. Pukul dengan hikmah. Pukul dengan kata-kata. Kata-kata yang pedas. Pedas ini berdesing telinga, merah telinga bukan kerana marah. Kerana mereka faham yang mereka lawan itu adalah perintah Allah. Yang mereka gagal ikuti itu adalah daripada acuan Allah, bukan acuan mak bapak. Mak bapak hanya sediakan mol yang dah diletakkan batas-batas hududullah. Tilka hududullah. Kita letakkan batas Allah ni. Once mereka duduk dalam mall Allah, kita bagilah apa pun, mereka tahu ini datang daripada Allah. Bukan datang daripada nafsu mak bapak dia. Kalau kita bagi duit hari-hari, ini datang daripada nafsu mak bapak. Allah bagi rezeki tak semestinya dalam bentuk duit. Allah bagi rezeki, antara rezeki yang paling bernilai adalah nikmat ilmu. Ilmu ni yang kita nak bagi kepada anak-anak kita, supaya dia buat apa pun berdasarkan ilmu. Ini benda dan kaedah yang kita kena tekankan. Jangan sampai masa kita umur 40 tahun nanti, anak kita dah mula buat perangai, anak kita dah mula buat hal, penyakit yang dalam hati dia tu dah ada, dia akan menyebabkan mereka itu akan lari jauh daripada apa yang kita suruh. Dan kita kena akui, kalau kita dah sampai fasa umur 40-50 tahun, ada tak kifarah dosa-dosa kita yang lama, kelalaian kita dalam mendidik mereka, kelemahan kita dalam mengatur mereka, maka mereka pun akan bawa kepada ketakwaan yang berbentuk lain. Mereka bertakwa, tetapi takwa mereka kepada hiburan-hiburan luaran, bukan kepada Allah. Dan kita kena accept, kita pernah gagal dalam pendidikan mereka dalam fasa yang sebelum ini. So fasa yang ada berapa tahun? Adalah baki hidup. Kalau umur 40, 50 adalah lagi nak meninggal dunia mungkin 10, 15 tahun lagi. Carilah jalan untuk kita jadikan baki usia yang masa yang ada ini semaksimum mungkin berkualiti untuk kita tekankan balik pendidikan kepada anak-anak kita. Yang lepas-lepas, kita dah tak boleh buat apa dah. Dosa have been done. Tapi yang belum kita buat ini, inilah kita manfaatkan untuk mendidik mereka. Taubat nasuhah, dah taubat nasuhah dah. Tapi kita ambil peluang saki baki usia yang Allah bagi ni. Kalau Nabi Muhammad 23 tahun, tak ada toleh belakang dah. Tak ada dakwa-dakwi dah. Dia straight forward, dia buat sampai
jadi. Allah bagi ayat Quran, dia run. Allah bagi Quran, run. Dia tak ada cerita nak dakwi, oh yang ni tak boleh buat lah, yang ni payah ya, yang ni susah. Ada masa kita nak negotiate dengan Allah? Tak ada masa kita nak negotiate dengan Allah. Once Allah kata kau mati kita. Then you are gone. Baru kita nak keluar pula nanti, minta dekat Allah, ya Allah, ya Tuhanku, keluarkanlah aku. Menjerit-jerit mereka dalam neraka. Allah sebut tak dalam ayat Quran? Ada ayat dia. Mereka menjerit-jerit dalam neraka. Minta apa? Minta dikembalikan ke dunia. Untuk apa? Untuk mereka buat amal soleh yang mereka tidak dapat lakukan ketika mereka hidup. Takkan kita nak jadi macam tu? Takkan bila kita tinggalkan anak-anak kita bertebaran dalam keadaan terabur, macam maklum bagi tahu tadi, surah 4 ayat 9 tu, hendaklah kamu takut, khawatir, bimbang kita nak tinggalkan anak-anak yang lemah. Kerana asas takwa itu kita tak bina daripada hari pertama. Cari jalan macam mana kita nak memahamkan mereka dengan fahaman yang lebih jelas. Itu ayat yang ada. Okay, so 2 ayat 10 ni kita kena kaitan dia dengan ayat yang kita baca dengan penyakit tadi. Kita baca ayat 109 pula. Okay, ni ayat Taubah ayat 109. Allah kata apa? Okay, baca pelan-pelan. Allah kata ayat Taubah ni, afaman asasa bunyanahu, maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunan atas dasar takwa? Dinampakkan cerita masjid sebab ayat atas nanti dinampakkan masjid. Kepada Allah dan keredaannya itu lebih baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu itu roboh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka Jahannam. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Lihat ayat yang bawah tu Allah kata apa? Wallahu la yahdi, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada qaumaz zalimin. Allah cakap apa awal-awal surah Baqarah 2 ayat 2? Allah kata la raiba fi hudan lil muttaqin. Petunjuk ini adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Kalau kita tak bertakwa, kita tak bertakun dengan apa yang Allah dah perintahkan, dan kita akan jadi orang yang zalim. Zalim, kita tidak mengikut apa yang Allah perintahkan. Zalim, kafir neraka. Duduklah kita dalam fanhara bihi fi nari jahannam, maka runtuhlah mereka itu bersama dengan dia ke dalam api neraka Jahannam. Jahannam habis, rosak habis rumah tangga kita. Keluarga kita akan jadi keluarga yang porak-poranda. Anak rosak, isteri rosak, suami rosak kerana duit. Duit ini halus mainan dia, dan dia boleh memecah belahkan keluarga-keluarga kita ini dengan cerita duit. Bergaduh pasal tanah, bergaduh pasal reta, bergaduh pasal pusaka, semua benda boleh menyebabkan kita bergaduh hanya kerana harta, tahta dan wanita. Itu semua kita kena kaitkan dan kita kena baca. Baca bukan sekadar kita baca dalam bacaan yang hanya direct. Tidak, dia baca dengan kita perhalusi. So, afaman asas subuhnya. Adakah kita ni bina rumah kita dengan asas yang takwa? Ataupun kita selama ni bina dengan asas yang salah? Rumah tangga kita daripada hari pertama tu, kalau kita bina kerana nafsu, kahwin kerana nafsu, dah gone. Daripada hari pertama, suami tidak membawa peranan sebagai seorang ar-rijal khawamuna 'alan nisa. Kerana rukun nikah, rijal dan nisa, dia kena buat apa? Ar-rijal khawamuna 'alan nisa. Surah 4 ayat 34 tu kena berjalan. Kalau gagal kita bangunkan peranan seorang suami, maka kita akan gagal membentuk seorang isteri. Dosa isteri ni, dia akan lihat bagaimana suaminya yang membentuk dia. Itu part yang kita kena faham. So kita kena relate balik dengan ayat yang kita baca. Kalau kita gagal, mereka akan masuk menjadi orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Kerana apa? Kerana mereka tidak berdapat petunjuk, dan mereka akan jadi orang-orang yang melakukan kerosakan. Berapa ramai orang kahwin niat ni baik? Betul tak? Betul kan? Kahwin niat dia baik. Ramai, semua orang kahwin dengan niat yang baik. Semua orang kahwin nak buat baik. Semua orang kahwin itu nak melengkapkan agama. Tapi berapa banyak daripada yang kahwin itu nak menghalalkan yang haram, tetapi bila dah masuk dalam sebuah institusi keluarga, lebih banyak kerosakan yang kita buat ketika kita dalam sebuah keluarga. Hari ini Alhamdulillah, mungkin dengan pendedahan-pendedahan yang kita dapat daripada program-program yang ada secara online, YouTube, apa semua ni, ceramah agama yang ada semua, mungkin sedikit sebanyak dah mula membentuk kesedaran daripada kalangan ibu bapa. Makin ramai mencari jalan solution untuk cari jalan untuk berbuat baik. Cari jalan untuk mereka ni jadi orang yang bertakwa. Tetapi adakah mereka betul-betul mendasari dengan kefahaman yang Allah dah sebut dalam Al-Quran? Part tu kita kena
cari berjemaah. Tengok kalau tengok dalam ayat yang 11, dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerosakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang nak melakukan kebaikan. Tapi Allah kata apa? Ingatlah, sesungguhnya mereka lah yang berbuat kerosakan, tetapi mereka tidak menyedari. Berapa ramai daripada kalangan kita yang duduk dalam rumah tangga kita, kita nak anak kita jadi baik, pergi hantar ke sekolah, kita hantar pergi ke tuition, kita bagi dia pendidikan, kita bagi dia gadget, kita bagi dia ijazah, kita bagi macam-macam. Semua tu niat yang baik tak? Niat yang baik. Tapi dalam masa yang sama, kita tak sedar, kita ni tertipu dengan angan-angan kita dan banyak kerosakan-kerosakan yang kita buat pada anak kita. Kerana kelemahan kita sendiri, kerana kekurangan kita sendiri, kerana banyak benda yang kita tidak faham dan kita tidak tahu, maka menyebabkan kita jadi orang-orang yang lalai, yang lara. Dan kita jadi orang yang jauh daripada apa yang Allah dah perintahkan kepada kita, dan sedikit demi sedikit kita jadi orang yang rugi. Maka kita lihat dalam ayat yang ke-108. Allah sebut, janganlah kamu melaksanakan solat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh masjid yang didirikan atas dasar taqwa sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan solat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Kita nak jadi orang yang bersih, orang yang suci. Masjid yang kita bina daripada hari pertama, rumah tangga kita tu semua orang niatnya, angan-angan kita dah pasang. Kalau ikutkan, macam-macam angan-angan kita pasang. Kita nak anak kita soleh. Tahu, sebelum kahwin, saya sendiri pun benda sama. Sebelum kita kahwin, kita dah bayangkan lah macam mana rumah tangga kita dengan isteri kita. Macam mana kita nak cipta anak-anak kita. Kita plan. Kalau saya dah plan dengan isteri saya, orang rumah saya. Kita nak anak selang 2 tahun, seorang anak. Alhamdulillah dalam tempoh 10 tahun ni, memang Alhamdulillah Allah bagi rezeki tu 5 orang anak. So 2 tahun seorang tu, we plan. We work the plan. Dan kita cari jalan. Macam mana kita nak bentuk anak kita dengan akidah yang jelas. Dan trouble is always there. Masalah akan sentiasa datang dan menguji kita. Sebab Allah dah cakap tak? Anak dan isteri ujian tak? Ujian untuk kekalkan mereka istiqamah. Ujian untuk mereka ni duduk di jalan yang lurus. Ujian untuk mereka ini firm prinsip yang kita nak berikan kepada mereka. Al-Quran yang kita nak install kepada mereka. Semua itu adalah ujian. Sebab manusia akan ada masa ke kiri dia. Kita ada 2 jalan, ke kanan atau ke kiri. Manusia, dia ada masa dia akan pergi ke kiri. So kita nak kena train, drill benda ni hari-hari. Istiqamah buat benda ni setiap hari. Satu hari kita pandang lewa saja, kita tutup sebelah mata je, dia akan jadi balik macam asal. Ujian tu sentiasa ada. Keinginan dan nafsu kita ni sentiasa akan mengajak kita ke kiri. So banyak yang kita kena pastikan. So kalau Allah kata la taqumu fihi abadan, ayat ini kita kena ambil daripada ayat 107. Ayat 107 kalau kita tengok, Allah bagi tahu kita tentang apa? Tentang ni. Wallazi nattakhazu masjidan dirara. Ini cerita masjid Dirar. Kalau zaman Nabi, dia cerita tentang ketua munafik yang membina sebuah masjid untuk mengajak diversion, membuat satu divert untuk orang-orang yang beriman lari keluar daripada masjid yang dibina oleh Nabi untuk pergi ke masjid Dirar ini. Masjid yang nak mendatangkan satu darurat. So hari ni pun benda yang sama. Kita ambil konsepnya. Okay? Kita tengok masjid yang darurat, masjid rumah siapa yang hari ni kita boleh letakkan satu contoh. Tak kisahlah, kita ambil lah kawan-kawan ke, saudara mara ke, adik-beradik kita. Pasakkan satu contoh masjid yang di dalamnya adalah rumah tangga yang penuh dengan porak-peranda. Bergaduh pasal harta, bergaduh pasal akhlak anak, bergaduh pasal duit, bergaduh ini. Akhlak anak-anak dia pun berterabur, pakaian tak senonoh apa semua. Solat tak itu, tak ini. Lawan cakap mak bapak derhaka. Kalau ada contoh itu, itulah masjid yang kita tidak boleh solat di dalamnya selama-lamanya. Tak boleh lah. Kalau kita nak pergi tegur pun, kita nak kena bantu untuk selamatkan ketuanya dulu. Anak-anak yang mana yang kita nampak boleh selamatkan, kita selamatkan. Sebab Allah kata apa? Khu anfusikum wa ahlikum nara. Kita bantu untuk mereka keluar daripada kegelapan. Itu yang cerita tadi tu. Bila kami nampakkan, orang-orang yang datang merujuk, itu adalah orang yang dapat kita selamatkan. Kerana kemahuan mereka. Tapi kalau orang tak nak dirawat, dia tak akan cari rujukan. Tahu? Ujungnya, penceraian.
bercerai. So Allah benci tak perceraian? Allah benci perceraian. Allah suka kalau kata kita dah bina masjid, pelihara masjid tu. Rumah Allah ni kalau dah roboh, kalau dah runtuh pula tadi Allah sebut, robohnya di jurang api neraka dan mereka duduk di dalam neraka jahanam. Rosak tak rumah tangga tadi? Rosak, gone. Sayang kita tak nak kalau kata kita jadi orang yang lalai dan leka dalam ni. Perceraian hanya akan menyebabkan anak-anak yang akan mengalami lebih jauh lagi perjalanan hidup yang bermasalah. Kami diprihatin, kami lihat bagaimana keluarga yang datang daripada keluarga yang penuh dengan kehancuran, kerosakan akibat daripada penyakit hati, akibat daripada cintakan dunia, akibat daripada cintakan wanita, tahta, bercerai-berai ini, akhirnya anak yang jadi gelandangan. Anak yang terpaksa menanggung apa yang mereka terima daripada syurga rumah tangga yang dicipta oleh mak bapak mereka. Berlaku kematian itu, kita boleh terima lagi asbab tu. Tapi kalau berlaku perceraian yang mana menyebabkan perpecahan itu ditanggung oleh anak-beranak ni. Berapa ramai anak-anak yang terpaksa hidup dalam keadaan gelandangan hanya kerana perceraian. So kita nak kena faham, Allah memberikan kita satu jalan, Al-Quran sebagai satu skrip hidup kita, macam mana nak mengatur diri kita. So di sini Allah kata orang munafik itu ada mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana, untuk kekafiran dan untuk memecah belahkan di antara orang-orang yang beriman, serta untuk menunggu kedatangan orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sedak dahulu. Mereka dengan pasti bersumpah, kami hanya menghendaki kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahawa mereka itu pendusta. Ayat ini 107 relate tak dengan ayat yang kita baca tadi? Surah 2 ayat 10, 11 dan 12. Mereka ada penyakit hati, mereka rasa mereka nak buat kebaikan, tapi hujungnya mereka buat kerosakan, dan mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Ada tak ayatnya? Ada. So ayat 2 ini adalah falsafah Al-Baqarah yang kita nak kaitkan. Rumah tangga kita itu adalah sebuah masjid yang kita bina dengan harapan dia dapat menjadi satu syurga untuk kita di dunia ini. Ada raudahnya, ada kasih sayang yang kita install daripada ilmu dan wahyu yang Allah tunjuki. Tapi once kita gagal install kasih sayang yang Allah dah bagi melalui Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang mengajarkan kita Al-Quran, bagaimana untuk kita mencipta insan. Ar-Rahman alamal Quran khalaqal insan. Macam mana kita nak develop modal insan anak-anak kita ini sebagai anak-anak yang mampu untuk berguna kepada agama kita. Tapi kalau kita gagal, dan anak-anak kita tadi tu hanya akan menjadi hamba dunia. Kita lahirkan anak, kita produce anak, tetapi dia akan terus tergadai menjadi orang-orang yang hanyut dengan dunia yang ada di depan mereka. Siapa yang menghanyutkan mereka? Kita yang telah memberikan mereka kasih sayang yang berupa harta, tahta dan wanita. 3 ta, Lata, Mana dan Uzza, yang menyebabkan mereka itu terus hanyut setiap hari. Satu hari kita delay, satu hari kita melengah-lengahkan urusan untuk kita mengajak mereka kembali kepada agama, maka mereka akan terus jauh. Katakanlah dah umur 40 tahun, mereka lebih jauh daripada kita. Waktu tu kita nak tarik tangan mereka, sudah jauh. Jadi kita dah tak mampu untuk selamatkan mereka, dan akhirnya jadilah macam mana Nabi Nuh, jadilah macam mana yang berlaku kepada Nabi Lut, nabi-nabi yang tidak dapat menyelamatkan anak dan isteri mereka hanya kerana mereka terus menyembah apa yang mereka suka. Ketika itu, lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu, agama kamu, cara hidup kamu, apa yang kamu suka, apa yang kamu seronok, bagiku apa yang aku suka. Bagi aku apa yang aku selesa dengan agama yang kita dah terima. Terpecah 2 golongan, antara golongan kiri dan golongan kanan. Golongan kanan adalah golongan syurga, golongan kiri adalah golongan neraka. Walaupun duduk dalam rumah sendiri, duduk dalam masjid yang kita bina daripada hari pertama perkahwinan ijab dan kabul, tapi kita boleh nampak siapa yang rasa tenang, siapa yang rasa resah, siapa yang rasa bahagia, siapa yang tidak mengalami ketenangan dan tidak dapat menikmati kebahagiaan. Kita nampak depan mata kita. Dan Allah pun cakap dalam Quran, syurga dan neraka itu hanyalah sebelah. So, di situ ruang untuk kita mengkaji lebih dalam bagaimana kita nak mencari ketenangan dan keredaan, dan kita nak mendapatkan nikmat kasih sayang yang Allah dah janjikan kepada kita. Okey, ini ayat-ayat yang kita kongsikan pada hari ini, dan insya-Allah kita cuba jadikannya sebagai satu peluang untuk kita kaji lebih dalam, kita dalaminya, dan kita jadikannya sebagai satu ruang pendidikan untuk kita dapatkan pelajaran, bukan sekadar kita
membaca dan kita terus menganggap dengan hanya membaca Al-Quran, things will be fine. Al-Quran tidak semudah itu dengan bacaan semata-mata. Dia mesti dikerjakan. Carilah jalan macam mana kita nak bekerja, melaksanakan ayat-ayat Allah ini secara prinsipal, dengan prinsip dan fundamentalnya untuk duduk dalam dada kita, dan dari situ dipandu kita tanpa lagi keraguan. La raiba fi hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk untuk orang-orang yang committed. Takwa adalah committed. Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang committed. Takwa is a commitment. Kita commit dengan apa yang Allah perintah, dan Allah akan bagi ganjaran sesuai dengan komitmen kita. InsyaAllah, itu janji Allah, dan Allah pasti akan memberikan kepada mereka yang sentiasa mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada peraturan rububiyah yang Allah dah sediakan, insyaAllah. Itu sajalah daripada saya. 1 jam 15 minit pada hari ini. Saya mohon ampun dan maaf di atas mungkin ada sedikit gangguan di awal siaran tadi. InsyaAllah kita tambah baik lagi di masa depan. Mudah-mudahan perkongsian dan perbincangan kita ini mendapat manfaat dan keberkatan dari segi masa dan ilmu yang Allah berikan. 1 jam yang kita laburkan ini, Allah berikan kita dengan kefahaman. Terima kasih kepada Maklum Werda atas kesudian masa, memberi ruang dan juga memberi sedikit sebanyak perkongsian kepada kita semua. InsyaAllah, kalau suka dengan apa yang dikongsikan, kalau suka dengan apa yang disampaikan pada hari ini, dan suka dengan segmen-segmen yang cuba saya tambah baik, dengan kita bawa, bukan artis jemputan, kita bawa ikon-ikon dan juga orang-orang yang kita ambil daripada Rumah Pengasih Warga Prihatin sendiri. Mereka ini adalah orang-orang yang sebenarnya sukarelawan sepenuh masa, tanpa gaji, yang berkhidmat di Rumah Pengasih Warga Prihatin ini sepenuh masa tanpa mengharapkan sebarang ganjaran, melainkan mereka adalah orang-orang yang mengabdikan diri untuk menjadi seorang hamba Allah yang melaksanakan perintah-perintahnya dalam bentuk dakwah seruan pembentukan sebuah rumah di RPWP bermawa konsep Baiti Jannati. InsyaAllah itu saja daripada saya. Semoga kita dapat berjumpa lagi pada esok hari Khamis. Betul Khamis, Betul, esok Khamis. Dan mudah-mudahan Allah akan memberikan kita ruang dan peluang untuk kita terus kekal bersilaturahim dalam ini. Okey, jangan lupa sila beri kesan dan pesan. Berikan dalam grup discussion kita, channel Telegram dekat bawah tu, nota Bicara Maqasid t.me/Bicara Maqasid, untuk kita sama-sama dapatkan sedikit sebanyak gambaran kefahaman yang kalian sudah dapat pada hari ini. Okey, terima kasih kepada semua. Hazza wallahu yar'ana wa yahfazuna. Walhamdulillahirabbil alamin. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu daripada kelemahan saya sendiri sebagai pengatur program pada pagi ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.